Itulah yang berlaku dalam kisah tragedi Titi Hayun di Yan Kedah. Encik Abdullah Murad 58 tahun. Yang menariknya di sini operasi mencari dan menyelamat yang cukup teliti dilakukan oleh menantu iaitu Encik Musa dan juga pihak bomba amatlah memberi kesan ya. Jeritan tolong itu dapat menyelamatkan individu yang bernama Encik Abdullah Murad. Alhamdulillah syukur Allah walaupun sayang ya betul walaupun keadaan trauma itu pastinya melanda beliau, tetapi alhamdulillah syukur ini sesuatu yang dikongsikan bersama dengan kita ni satu temu bual yang cukup bermakna sekali. Tepat sekali. Dalam kita melihat detik-detik cemas operasi menyelamatkan Encik Abdullah Murad, rakyat Malaysia tertanya-tanya, bagaimana terjadi? Apakah punca tragedi kepala air Titi Hayun di Yan Kedah ini? Dan kepada Anim mungkin tak pernah tak pergi Titi Hayun ni. Sebenarnya tempat dia begitu cantik. Sayang, tapi saya tak pernah menaiki titik tersebutlah. Jambatan tersebut kan? Jambatan tersebut. Sayangnya di situ. Semuanya hilang. Sayangnya. Okey. Kita teruskan saja perbincangan kita pada hari ini. Kita akan merungkai ataupun mendapatkan penjelasan daripada dua pakar dan juga individu yang kita akan temu bual secara maya, iaitu Encik Abdullah Sulaiman, Pengarah Jabatan Mineral dan Geoscience JMG Kedah Perlis dan Pulau Pinang, serta Profesor Madya Dr. Zaini Sakawi, Pengarah Institut Perubahan Iklim IPI Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Assalamualaikum kepada dua tetamu kita pada pagi ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih meluangkan masa bersama Malaysia hari ini. Dan soalan pertama saya ditujukan kepada Encik Abdullah Sulaiman ya. Kalau kita belajar kat sekolah dulu, kawasan tadahan air memang sangat penting untuk negara beriklim khatulistiwa seperti Malaysia ini kan. Jadi adakah kali ini ya insiden ini terlalu lebat ditimpa hujan, kawasan tadahan air tidak dapat menampung intensiti cuaca? Jadi bolehkah tuan terangkan bagaimana fenomena ini berlaku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Nas. Okey, kalau kita masih ingat pada 18 Ogos hari itu kita dikejutkan dengan bencana yang dinamakan sebagai kepala air. So kepala air ni yang kita definisi dia adalah gelombang aliran air mengejut dalam kuantiti yang besar, yang mana dia ni mengalir daripada hulu sungai, iaitu daripada kawasan puncak kepada kawasan ke sungai utama dan seterusnya ke hilir. Jadi sebenarnya fenomena kepala air ni kalau kita tanya penduduk-penduduk di sekitar Batu Titi Hayun, Tupah, Batu Hampar dan Seri Perigi memang sering kali berlaku. Tapi pada 18 hari bulan itu ada sesuatu yang luar biasa, kepala air luar biasa yang kita namakan sebagai aliran puing ataupun aliran debris. Jadi kalau kita lihat, kalau kepala air biasa ni dia cuma air sahaja, tapi kali ni dia membawa bersama tanah, bongkah batu, pokok dan sebagainya lagi. So ini dan dia hadir dalam volume yang besar dan juga dengan halaju yang tinggi. So ini yang berbeza dengan fenomena kepala air yang biasa kita dengar. Jadi apa yang kita nampak, air begitu keruh dengan bongkar-bongkar batu dan sebagainya, adakah ini disebabkan hakisan? Dan kita nak tahu adakah kekerapan fenomena ini disebabkan angkara manusia seperti aktiviti pembalakan dan sebagainya? Okey, kalau kita lihat bagaimana kejadian bencana geologi yang kita namakan di Gunung Jerai ini adalah tanah runtuh dan juga aliran point ataupun aliran debris yang mana pencetus kepada tanah runtuh dan juga aliran point ini adalah hujan. So kalau kita lihat hujan di dalam tempoh 8 jam di kawasan Gunung Jerai purata hujan sebulan. Jadi menunjukkan hujan yang lebat itu adalah faktor pencetus. Manakala faktor penyumbang dia adalah dari segi faktor geologi dan juga faktor geomorfologi. So geologi itu kita rujuk kepada jenis batuan dia, struktur tanah baki, peluluh hawaan dan sebagainya lagi. Manakala kalau kita rujuk kepada geomorfologi atau rupa bentuk muka bumi, kalau di belakang saya tu boleh nampak boleh nampak tanah runtuh yang di belakang adalah di kawasan Titi Hayun, boleh nampak kecerun dia amat curam. Jadi pada 70 hingga 80 degree. So ini menyebabkan gelonsoran tanah tu berlaku, bawa bersama tanah, batu,
pokok ke dalam sungai dan mencetut kepada aliran diberi situs lagi. Dan cerun ini adalah cerun semula jadi. Jadi aktiviti manusia di kawasan hulu sungai ni kalau kita lihat adalah merupakan cerun semula jadi, dan dia merupakan fenomena semula jadi yang dicetuskan oleh hujan yang lebat dalam satu tempoh yang Singkat, ya? berpanjangan, hujan dalam tempoh yang panjang. Okey. Itu maksud dia. Baik. Mungkin rentetan daripada yang diceritakan, hujan sebulan itu berlaku dalam masa 8 jam sahaja. Itu kita dapat menggambarkan bagaimana ianya berpanjangan sehingga melibatkan keadaan ini. Dan ini juga mungkin ada kaitannya, Doktor, dengan keadaan cuaca ataupun iklim di Malaysia sendiri. Kalau kita saksikan statistik 20 tahun kebelakangan ini, banjir meningkat di Malaysia sahaja. Itu antara yang boleh kita gambarkan betapa mungkin keadaan ini perlu dipandang serius terhadap amaran yang diberikan, dikeluarkan. Mungkin Doktor ada penjelasannya melihat kepada keadaan ini, Doktor. Ya, terima kasih Mimi dan Nas. Seperti yang kita maklumlah, memang perubahan yang berlaku tu bukan sahaja disebabkan oleh faktor semula jadi. Dia juga berkaitan dengan faktor kemanusiaan itu sendirilah. So dalam konteks secara globalnya, saya melihat perubahan sistem biofizik itu sendirilah. Maksudnya setiap perubahan yang berlaku akan mengubah dari segi sistem biosfera, sistem atmosfera, sistem hidrosfera dan juga litosferanya itu sendiri. Jadi dalam konteks apa yang berlaku di Titi Hayun ni, keadaannya memang agak berbeza lah. Boleh dikatakan kejadian hujan ketika itu memang agak luar biasa dan kurang normal daripada apa yang berlaku sebelum inilah. Sebab kalau katakan analisis cuaca pada hari kejadian, jelas menunjukkan bahawa rekod hujan yang lebat yang begitu tinggi pada hari kejadian dicatatkan lebih kurang melebihi 20 mm per jam. 20 mm. Ya, berdasarkan laporan yang dicatat di stesen GPS Gunung Jerai dan juga Sungai Singkir. Ya, kejadian ini biasanya lebih kerap berlaku di sebelah petang. Okey. Jadi kita melihat keadaan ini memang agak berbeza daripada kelaziman. Sebab kalau kita lihat kelaziman, kalau dalam keadaan hujan yang mungkin renyai ataupun hujan yang sederhana lebat ataupun hujan yang lebat yang biasa, so amalan ataupun kebiasaannya adalah dalam melebihi 4 mm per hour lah. Jadi kejadian yang berlaku pada hari kejadian tersebut memang agak luar biasa. Jadi benda ini sebenarnya saling berkaitan dengan keadaan semula jadi. Sebab dari segi pemantauan cuaca dan juga analisis imej radar, so jelas menunjukkan bahawa ketika kejadian, sebab saya pun melihat imej berlaku kejadian tersebut, pada hari kejadian memang awan begitu putih. Dia menyelubungi hampir keseluruhan negeri Kedah itu sendiri. Jadi pencerapan udara di bahagian atas jelas menunjukkan yang angin kuat daripada barat laut yang membawa kelembapan yang tinggi dari Laut Andaman sebagai penyumbang kepada pembentukan awan yang tebal ini dalam semasa kejadian itu berlaku. Jadi Profesor, saya nak bertanya, adakah ini sesuatu yang normal? Menurut Presiden Amerika Syarikat Joe Biden, Malaysia tidak diklasifikasikan sebagai negara yang tidak terdedah kepada perubahan iklim. Tapi apa yang kita nampak adalah sebaliknya. Jadi rantau Asia Tenggara mencatatkan kedudukan teratas dari segi jumlah kejadian bencana alam dalam tempoh 30 tahun dan dikategorikan sebagai bencana iklim. Soalan saya kepada doktor, adakah Malaysia bersedia untuk menghadapi perubahan iklim ini? Adakah kita patut orang kata sweep under the carpet atau ini suatu perkara yang harus ditekankan bukan saja oleh rakyat Malaysia tapi juga kerajaan? Silakan. Ya, okey, next. Saya rasa soalan ni tu begitu menarik sekali dari segi kesediaan kita dalam konteks Malaysia itu sendiri ataupun keluarga Malaysia ataupun secara peringkat regional ataupun peringkat lokal. Maksudnya inilah masa yang kita semua
rakyat ataupun kita sebagai satu keluarga Malaysia itu sendiri kita perlu bersiap siaga untuk menerima perubahan-perubahan yang berlaku. Sebab dia punya impak tu memang kita dah merasai sebab saya sendiri pun terlibat dalam banyak kajian berkaitan dengan coastal management, berkaitan dengan sea level rise ni memang cukup ketara. Jadi sekarang ni memang banyak kajian, kalau seperti yang Nes cakap tadi di luar negara, malah dalam konteks Malaysia sendiri, kita melihat bahawa kajian-kajian yang begitu teknikal, mengkaji tentang pembuktian, labor rights dan sebagainya, memang dah banyak orang buat kajian. So now kita perlu fikir macam mana proses adaptasi ataupun proses penyesuaian yang perlu dilakukan untuk kita berdepan dengan keadaan tersebut. Jadi saya rasa dalam konteks Malaysia dengan dengan kementerian yang di branding baru, Kementerian Alam Sekitar dan Air ni, saya rasa itu sesuatu yang begitu baik yang perlu ditekankan, perlu diperkasakan. Bukan saja di peringkat kerajaan, malah universiti, Institute of UKM sendiri sebagai satu universiti watan yang banyak memperjuangkan tentang isu-isu alam sekitar ni, saya rasa kita kena kolaborasi, bukan setakat jaringan dalam universiti itu sendiri, malah di jabatan ataupun agensi-agensi kerajaan, terutamanya macam NARIP, JPS. Baik. Terima Jadi kasih. kita kena berdepan dengan keadaan tersebut. Okey, Doktor. Encik Abdullah, mungkin untuk kita ada 1 minit lebih kurang ni untuk mengakhiri perbincangan, Encik Abdullah boleh terangkan sedikit langkah awal yang perlu kita faham kerana fenomena ni dah pun berlaku lagi di kejadian yang sama, di tempat yang sama, dan mungkin bakal berlaku lagi jika keadaan cuaca tidak menentu. Apakah langkah awal yang boleh dilakukan oleh mereka yang berada di geografi tersebut? Keadaan mungkin kawasan peranginan, kawasan hutan dan juga air terjun ni. Cik Abdullah kena on mic, Cik Abdullah. Inilah dia. Okey, sorry. Tu Terima kasih. dia. Okey, silakan. Okey, saya sebagai nasihatlah saya kepada semua rakyat Malaysia ataupun yang mana especially yang tinggal di kawasan yang bercerun, masa kawasan berbukit dan juga di tepi sungai. Jadi kita perlu peka dan alert dengan keadaan persekitaran kita lah. Sebagai contohnya, kalau kita dapati bahawa keadaan langit gelap dan kita dapati hujan di kawasan hulu sungai itu dah lebat dan sebagainya lagi, jadi kita kena bersiap siaga lah untuk kita keluar daripada pendapatan yang berhampiran dengan sungai lah. Dan yang kedua adalah sekiranya bunyi dentuman ataupun dentuman kuat, iaitu ada gerakan batu-batu ataupun ada air dalam sungai tu ada buih, ada daun kayu dan sebagainya, air bertukar warna daripada jernih ke keruh. Jadi kita kena alert perkara tersebut. Untuk tanah runtuh pula, kita alert mungkin ada pergerakan pada tanah atau condong dan sebagainya lagi. So itu antara perkara-perkara yang perlu kita beri perhatian lah. Terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada tetamu kita, Encik Abdullah Sulaiman dan juga Profesor Madya Dr. Zaini Sakawi di atas pencerahan anda tentang fenomena kepala air ini. Tepuk dada tanya selera rakyat Malaysia. Terima kasih diucapkan. Baik, terima kasih kalian berdua. Okey, itu dia kita kongsikan berkaitan dengan tragedi kepala air di Titian Kedah, kaitannya dengan perubahan iklim di Malaysia yang bakal kita lalui, cuaca ekstrim dan juga beberapa bencana alam yang amat dahsyat sekali. Inilah persediaan. Kita nak ataupun tak nak, kita harus tahu itu bakal berlaku jika tidak ada pelan untuk kita adaptasi perubahan iklim tersebut. Sekali lagi kepada rakyat Malaysia yang masih menidakkan fenomena perubahan cuaca ataupun climate change, tepuk dada tanya selera. Semuanya berada di depan mata, terpulang kepada kita untuk mengambil langkah-langkahnya, kerana sampai tahun 2030 mungkin kita tidak boleh membaik pulih semula apa yang kita dah lakukan kepada muka bumi ini. Astagfirullahaladzim. Okey, kita nak rehat seketika.